Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So bertemu kita pagi ni. Mungkin ada yang tengah drive, mungkin ada yang dah sampai tempat kerja. InsyaAllah mudah-mudahan di pagi Jumaat ni kita sama-sama sentiasa memberi senyuman kepada orang lain. Selain daripada kita kena memberi, kita kena sentiasa bersedekah. Sifat sedekah tu sangat-sangat penting yang kita kena terapkan dalam diri kita. Sebab selain daripada agama kita sendiri, agama Islam kita menerapkan unsur sedekah, agama-agama lain juga sama. So agama-agama lain juga menerapkan unsur sedekah supaya ramai orang bersedekah di pagi di sedekah pada orang ramai. Okey. Sebelum saya nak pergi jauh lagi, hari ni saya nak share berkenaan dengan 5 tiang impian kewangan. 5 tiang impian kewangan. Saya dah sediakan kertas dengan pen. Saya nak you all pun sediakan benda yang sama juga. Sebab apa yang saya nak sampaikan pada pagi ni, 5 tiang impian kewangan ni, dia berat tak berat lah, tapi agak berat juga sebab kena, at least kena tulis. Bila you all tulis, baru you all akan nampak benda tu. So sebelum saya pergi lebih jauh, apa kata you all share saya punya live pada pagi ni pada kawan-kawan you all, you tag you punya kawan-kawan untuk kita sama-sama berkongsi ilmu pada pagi ni berkenaan dengan tiang impian kewangan. Sebelum tu saya nak bagi tahu dululah, takut nanti tak syok pula kan. Okey. So saya nak share berkenaan dengan 5 tiang impian kewangan. Kalau saya share 5 tiang impian kewangan ni, saya rasa mungkin daripada pagi saya petang kot. So takkan you all nak tunggu saya live daripada pagi saya petang kot. Sehari you punya bos marah pula. Sebab asyik tengok live ke? Asyik tengok benda ni je. So saya share setakat mana yang saya boleh dulu pada pagi ni. So insyaAllah nanti saya akan sambung lagi. Tapi saya tak tahulah berapa lama saya nak simpan saya punya video live yang untuk yang ni, untuk yang saya share pada pagi ni. So semoga you all semua share cepat-cepat supaya ramai orang dapat ilmu berkenaan dengan apa yang saya nak sampaikan pada pagi ni. Okey. So sebelum saya pergi lebih jauh lagi, kalau siapa yang tengah follow saya punya live ni, cuba komen sikit selamat pagi ke, assalamualaikum ke, kan? Supaya kita sama-sama boleh jawab salam, supaya sama-sama kita dapat mendoakan orang lain. Okey. InsyaAllah. Saya nak start dengan 5 tiang impian kewangan. Tapi you all kena faham dulu antara impian dan angan-angan. Sebab kalau angan-angan, kita hanya fikir jadi macam angan-angan Mak Jenin. You all faham tak angan-angan Mak Jenin ni? Sebab bila angan-angan Mak Jenin ni, dia cuma berangan-angan, dia cuma berfikir, cuma ada dalam kepala dia berangan. Dia cuma bayangkan, okey aku nak kereta tu, aku nak beli rumah tu, aku nak itu, aku nak ini. Sebab dia cuma berangan-angan. Tapi you all faham tak, bila angan-angan ni bila tak dizahirkan, maknanya tak ditulis. Bila tak ditulis, dia tak akan menjadi impian. Satu yang saya belajar daripada saya punya mentor, apa yang kita nak, kita kena tulis. Contoh, kalau you all nak beli satu rumah, you all dah tahu dah, saya nak beli rumah. Rumah tu dekat mana? Apa jenis rumah yang you all nak beli? Berapa harga rumah tu? Dalam rumah tu ada berapa bilik? Ada berapa bilik air? Macam mana keadaan di ruang tamu? Macam mana keadaan bilik dia? Macam mana you all nak touch up untuk bahagian dapur? Macam mana you nak touch up untuk bilik tetamu? So setiap benda tu, you all semua dah tulis. Maksudnya, tulis di atas kertas dan tampal benda tu dekat dinding supaya setiap hari you all nampak impian tu. Bila satu angan-angan ditulis dan dia telah bertukar menjadi impian, so bila impian tu ditampal di dinding dan dilihat setiap hari, insya-Allah impian tu akan tercapai. So benda yang sama juga dengan apa yang saya nak share pagi ni berkenaan dengan 5 tiang impian kewangan. Sebab pagi semalam saya ada share berkenaan dengan financial freedom dan debt freedom. So kalau you all tak tulis macam mana nak capai debt freedom, apa yang saya minta you all tulis, berapa banyak jumlah hutang, berapa banyak jumlah simpanan. So kalau you all benda tu pun you all tak buat lagi, saya rasa kalau saya share berkenaan dengan pagi ni pun belum sampai lagi saya rasa benda tu. Tapi tak apa, saya teruskan. Okey, yang pertama berkenaan dengan 5 tiang impian kewangan. 5 tiang impian kewangan ni, benda yang pertama you all kena tahu adalah cipta pendapatan. Bila nak capai satu-satu benda tu, kenalah cipta pendapatan.
Kalau tak cipta pendapatan, macam mana kita nak capai impian kewangan? Betul ke betul? Okey. So, dalam cipta pendapatan ni dia ada dua benda. Dalam cipta pendapatan dia ada dua. Satu, yang pertama, pendapatan aktif. Maksudnya pendapatan aktif. Maksudnya kita nak tak nak, sakit ke tak sakit ke, apa pun you all kena pergi kerja, you kena buat benda tu. Maksudnya you kena bangun pagi, siap sembahyang subuh, sarapan, semua komplit pergi kerja. Macam sekarang dah sampai tempat kerja, lepas tu kena bekerja sampailah petang, habis kerja balik. Itu adalah pendapatan aktif. Maknanya kalau you all tak pergi kerja, ada setengah company bila tak pergi kerja dia tolak gaji. Okay, so ada setengah company tu dia memang bila tak pergi kerja dia tolak gaji. So tak dapatlah pendapatan dia. Itu pendapatan aktif. Okay, so kita kena ada satu lagi pendapatan yang kita kena ada adalah pendapatan pasif. Pendapatan pasif ni maknanya you all duduk rumah, goyang kaki, tengok TV, sambil-sambil tengok slow go shop kan. So dapat income. So kita nak kena buat dua pendapatan tu. Satu pendapatan aktif, satu pendapatan pasif. So tapi bila kita buat dua pendapatan tu, kita kena tengok, kita kena get ready. Untuk jadikan pendapatan pasif, kita kena buat aktif dululah. Mana ada orang tiba-tiba buat pasif dulu. Betul ke betul? Kalau cuba komen sikit. Kalau yang faham, cuba komen sikit. Cuba you all komen apa point nombor satu supaya ramai orang bila dia tengok balik saya punya video live ni, sementara saya belum delete saya punya video live, dia orang dapat info. Yang pertama apa yang saya share. Okay, itu yang pertama. So nak tak nak kita nak kena buat benda tu, sebab kita kena tengok berapa lama kita nak kerja. Berapa lama yang kita dah kerja? Satu. Kita kena tengok berapa lama kita nak kerja lagi. Dua. Kita tengok kalau kita dah 5 tahun kerja, 10 tahun kerja, okay, so kita tengok berapa banyak kita punya simpanan, ataupun berapa banyak yang kita dah boleh sediakan untuk dapat pendapatan pasif. So pendapatan pasif ni you all kena faham, dia ada banyak sangat bentuk. Salah satu benda yang orang akan nampak adalah dari segi pelaburan lah. Tapi pelaburan ni dia kena pelaburan yang betul lah. Sekali janganlah pelaburan yang MLM lah. Pelaburan MLM ni dia tak bawa ke mana tuan-tuan. Okay, itu yang pertama berkenaan dengan pendapatan pasif. So pendapatan, cipta pendapatan di antara dua, aktif dan pasif. Okay, so bila you all dah cipta pendapatan, you all kena sedia untuk menguruskan pendapatan tersebut. Okay, so poin yang kedua adalah urus pendapatan. Urus pendapatan ni you all kena faham, bila you nak uruskan pendapatan, benda yang nampak senang tapi susah. Selalunya bila you all dapat gaji je, apa yang you all buat? Cuba komen sikit apa yang you all bila you all dapat gaji je, apa yang you all buat? Mesti ramai di antara kita yang lepas dapat gaji je mesti mesti terus bayar hutang dulu. So itu salah satu benda yang sepatutnya kita kena ubah. Sebab sepatutnya lepas pada kita dapat gaji je pada bulan tu, yang pertama sekali yang kita kena buat adalah kita kena sediakan portion. Kita kena buat beberapa bahagian untuk pembahagian gaji kita. So biasanya kita buat lebih kurang, yang paling mudahnya kita cuba buat 4 bahagian daripada urut gaji yang kita dapat. Okey, daripada 4 bahagian yang saya cakap tu, okey, you all kena faham. Daripada bila kita dapat gaji, kita kena bahagikan gaji kita kepada 4 bahagian. So daripada 4 bahagian ni, apa yang ada dalam 4 bahagian ni? You all faham ke faham ni? Cuba you all nanti saya nak you all semua tulis atas kertas berapa bahagian yang apa yang saya bagi tahu ni. Cuba you all bahagi balik, tengok sama ke tak sama dengan apa yang saya bagi tahu ni. Tapi ini macam lebih kurang macam satu kayu pengukur. So at least kalau you all boleh follow macam ni, insya-Allah dari segi menguruskan pendapatan tu dah okey dah. Dah nampak dah jalan-jalan sinar-sinar cahaya tu. Okey. Bila dalam 4 pembahagian yang you all kena buat adalah yang pertama, simpanan. Okey, simpanan. Yang kedua adalah perbelanjaan. Dan yang ketiga adalah berkenaan dengan sampah. Nampak bahasa dia macam kasar sikit, tapi apa yang kita nak bahagikan dalam tu banyak benda yang kita macam lebih kepada membazir. Tapi membazir pun untuk kita punya diri juga sebenarnya, untuk kita punya family. Okay, so yang keempat adalah bocor ataupun lebih kepada kebocoran apa yang kita dah
apa yang kita dah guna lah kat situ. Okay, so kita go one by one. You all tulis ke tak tulis ni? Sebab kalau you tak tulis, lumayan nanti you ke laut ni benda yang saya bagi tahu ni. You all semua ke laut nanti ni. Okay, daripada yang pertama tadi simpanan. Bila portion simpanan, kita kena sediakan, bagi saya minimum untuk portion simpanan adalah 10%. Up to maksimum 30%. Tapi kalau boleh lebih daripada 30%, boleh, tak ada masalah, sediakan. Silakan, saya sokong. Okay, tapi minimum you all kena sediakan 10% untuk simpanan. Sebab mungkin ada yang ramai yang tersangkut dengan masalah kewangan dan sebagainya, tapi dia tak nak, dia kena to be prepared. Dia kena prepare untuk simpan at least 10% daripada berapa banyak gaji yang dia dapat. Okay, so daripada dalam tabung simpanan ni, bila dalam tabung simpanan yang saya cakap 10 ke 30% ni, saya ambil 30%. Daripada 30% ni, you all jangan ambil, katakanlah gaji you all adalah 2,000. Okay, kalau 30% bermakna 600. Okay, so takkanlah you ambil 600 tu terus nak letak dalam satu saving account. Rasa-rasa nanti ke laut duit tu. Sebab bila you all dah ambil 600 tu simpan dalam satu saving account, sampai 20 hari bulan you all keluarkan balik. Betul ke betul? Kan? So bila you dapat duit tu 600, you kena bahagikan. You kena bahagikan dengan tabung ASB, tabung haji, tabung simpanan biasa, tabung takaful, tabung hartanah. So benda tu semua you kena bahagikan supaya 30% punya portion tu dia akan ada dia punya bahagian masing-masing. Okay, tu yang pertama. Tu yang kedua berkenaan dengan perbelanjaan. So dalam perbelanjaan ni memang sangat-sangat ketat. Ramai orang dia dalam perbelanjaan ni dia punya portion dia sangat tinggi. Ramai orang perbelanjaan punya portion adalah sangat tinggi. Dekat sini saya bahagikan untuk perbelanjaan punya portion adalah 60%. So kebanyakan orang kita sekarang ni perbelanjaan punya portion lebih kurang dalam 80%. Kadang-kadang dia dah menghampiri 90%. So benda ni yang kita cuba reducekan. Once you dah commit dengan simpanan tadi tu, insya-Allah lama kelamaan you boleh reduce you punya portion untuk perbelanjaan daripada 90% ke 60%. Itu nanti saya akan bagi tahu kemudian lah. Okey, dalam tajuk perbelanjaan ni, dia adalah termasuk semua hutang-hutang you all. You kena faham tu. Semua hutang-hutang. Maksudnya hutang rumah, hutang kad kredit, hutang personal loan, hutang kereta, bil air, bil elektrik, anak masuk sekolah, anak tuition, you all nak bayar astro. So semua benda ni ada dalam 60% tu. Macam mana you all nak bahagi, you tulis, you bahagikan tengok. Boleh ke boleh untuk bahagikan tu. InsyaAllah kalau kata you all tulis tu, memang nampak. You all nak pergi kerja, makan lagi, minyak lagi. Minyak sekarang pun boleh tahan ke? Dia naik turun kan? Tapi tak terkesan sangat pun. As long as you nak tak nak, you kena isi juga minyak tu. Betul ke betul? Okay, so itu portion yang kedua. Portion yang agak berat bagi saya, di mana ramai orang yang saya kenal, ramai orang yang saya tahu, saya tengok perbelanjaan dia punya portion lebih daripada 60% daripada apa yang kita patut buat. Okay, tu. Yang ketiga yang saya beritahu dia sampah. Sampah ni jangan risau, saya pun buat agak. Sampah ni memang saya pun buat agak. Tapi kadang-kadang saya pun terlebih agak. So apa kata kita sama-sama buat supaya portion sampah ni tidak melebihi daripada 5% daripada kita punya gaji. Okey, saya ulang balik sekali lagi, sampah punya portion tidak boleh lebih daripada 5% daripada gaji kita. Apa yang saya maksudkan sampah ni adalah bila you all pergi makan tempat yang lain daripada tempat yang you all selalu makan. Ataupun tiba-tiba you all pergi tengok wayang. Okey? Ataupun benda-benda yang you all buat macam lebih pada tengok wayang, makan, jalan-jalan. So benda-benda tu. So limit kan supaya satu bulan benda-benda yang you all buat macam makan KFC, makan McD, makan Pizza Hut dan sebagainya. Tengok wayang. Janganlah tengok wayang minggu ni tengok, minggu depan tengok, minggu satu lagi tengok. Sampai seminggu 4 kali. Lebih baik tengok wayang kat rumah ya. Sekarang pun video online pun banyak. Betul kan? So saya tak perlu tengok wayang banyak kali ni. Okay? Itu satu. Portion dekat situ untuk bahagian tu lebih kurang dalam 5% je daripada gaji kita. Tu yang ketiga. Dan yang keempat. Yang keempat saya nak beritahu adalah kebocoran. Kebocoran yang biasanya tidak boleh lebih daripada 5%. Sekarang ni dah nak puasa dah. Lepas puasa nanti dah nak raya. So bila nak raya, ramailah yang nak tukar perabot,
nak tukar langsir, nak beli baju, nak buat itu, nak buat ini. So pastikan benda-benda tu semua you dah sediakan bajet untuk perbelanjaan tersebut. Janganlah pada sampai waktu tahap itu nanti baru you all nak beli barang guna kad kredit. Lepas tu yang kedua, beli barang guna kod payment. Lepas tu ada juga yang sekarang ni ada yang beli barang guna Aeon kredit, Aeon kredit. So benda-benda tu boleh menyebabkan you punya kebocoran tu makin lama makin besar. Bila kebocoran tu makin lama makin besar, dia akan pergi ke portion perbelanjaan tadi, di mana you all akan buat satu hutang baru untuk cover bocor tadi. Sebab prinsip untuk capai impian kewangan, salah satu dia adalah elak buat hutang baru. Okay. So bila you all elak buat hutang baru, you all akan boleh cover dekat bahagian perbelanjaan. Faham ke faham ni? Okay. So saya dah share pagi ni insyaAllah dengan you all semua dua benda. Cuba you all tulis balik dua benda yang saya share pada pagi ni. Yang pertama adalah cipta pendapatan, dan yang kedua ialah urus pendapatan. Okay. So saya rasa sampai setakat ni dulu, sebab takut nanti bos you all tengok pula kenapa you all tak masuk kerja lagi kan, duduk kat luar lagi, duduk dalam kereta lagi kan, tengah tengok saya punya video live kan. InsyaAllah nanti saya akan share lagi, saya akan sambung pada live saya yang akan datang. So nanti saya akan bagi tahu lagi 3 tiang impian kewangan. Tadi saya dah share 2, jadi semua ada 5. Saya bagi tahu 2, sekarang ada lagi 3. Okay. So saya nak you all share saya punya video live pada pagi ni sebelum saya delete video live ni, supaya lebih ramai orang dapat manfaat, supaya lebih ramai yang dapat ilmu berkenaan dengan apa yang saya share pada pagi ni, insyaAllah. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.